الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Muka Allah. Muka surat 16 dah. 18. Sampai mana? Keempatnya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi'ulumihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Keempat, bid'ah pada segala perbuatan hamba. Sampai situ. Qala musannif rahimahullah. Keempatnya bid'ah. Bid'ah apa dia? Pada segala perbuatan hamba. Siapa kata gini? Syekh Abu Syakur. Dalam kitab Tamhid dia kata bid'ah itu terpecah 5. Bid'ah pada zat Allah, bid'ah pada kalam Allah, bid'ah pada sifat Allah. Nombor 4 dia kata bid'ah pada segala perbuatan hamba. Bercanggah dengan perbuatan hamba. Apa dia? Bercanggah dengan perbuatan rasul, bercanggah dengan perbuatan sahabat. Itu dia panggil bid'ah juga. Sagi dia royak di bawah ni. Jadi kelima bid'ah pada segala sahabat rasul. Perbuatan amalan. Dan juga nombor 5 bid'ah pada segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5 bid'ah dia hurai tu. Hak sana kita baca baru ni dia ada bid'ah wajib, bid'ah haram 5 juga. Hak ni dia kata bid'ah pun 5, tapi bid'ah pada zat Allah, bid'ah pada kalam Allah. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Jadi malam ni mari juga ni. Saya kosong lagi lah ni, tak start kodong lagi. Baik hello kan? Mari selalu lah. Dia lewat sikit lah. Tengok. Adapun bid'ah. Nak royak apa ni? Nak hurai hak kata bid'ah pada zat Allah. Bid'ah pada zat Allah dan pada af'al Allah dan pada kalam Allah dan pada segala sifat Allah dengan tiada sebenarnya, maka ia itu kafir sekali-kali tidak ikhtilaf. Hak ni apa maksud? Dia pegang zat Allah macam makhluk. Dia nak kata zat Allah jiring jenis jising, maka hak tu kafir tak khilaf. Itu dia panggil bid'ah pada zat Allah. Dia pegang zat Allah ada, tapi zat Allah jiring dia tak berketul supaya kita. Kafir. Itu dari geng mujassimah tu dia hukum kafir tu. Bid'ah pada kalam
af'al Allah, perbuatan Allah. Dia kata perbuatan Allah macam perbuatan kita. Perbuatan Allah daripada tak ada kepada ada. Perbuatan kita mana boleh buat benda tak ada kepada ada. Benda hak ada dah tak boleh nak buat. Perbuatan kita tak memberi bekas. Perbuatan Allah beri bekas. Nampaklah? Perbuatan kita mengaji, kita menanam pokok ke apa saja kerja. Hanya ikhtiar usaha ya. Di situ ada kudrat yang lain pada memberi bekas. Itu dia panggil tu. Jadi semacam tak perbuatan kita dengan Tuhan? Tak semacam lah. Nampaklah kita buat. Pada hakikatnya di situ kita bersekali dengan Tuhan. Hak beri bekas Tuhan. Mik pisau tajam. Tangan kita kuat. Mik lemu sekok. Hiri tekak lemu. Hak mana beri putus tekak lemu? Pisau ke tangan tekan kuat ke kudrat Allah. Dia tiga situ. Tu dia tu. Kalau kita pegang kita semata-mata, kafirun jadi kafir lah weh. Kita kata bahasa dia memanglah tajam pun kena, tajam pun beri putus juga. Tuhan pun beri putus. Jadi dua kudrat lah. Oh, jadi kursi sama-sama kuat. Tu dia panggil tu. Pada memberi bekas 100% Allah. Mana dalil? Nabi Allah Ibrahim ni tekan tangan pun kuat. Pisau dia asah pun tajam. Tapi kerak tekak Nabi Ismail tak putus. Sebab apa? Di situ ada kudrat yang beri bekas. Tak boleh beri jadi. Tak jadi apa pisau tajam pun. Tak biasalah. Tu baru faham tu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Cuma tang ikhtiar kena ikhtiar. Tapi jangan duk teh lah. Ustaz Zamri kami mengaji saat ni dah. Tuhan yang beri bekas mampu terkekeng dulu lah. Kelik asal pisau tajam mulai teh tengok arwah lah. Tak ngerti kowi mampu terkekeng gitu. Jangan duk terai lah. Tak boleh terai Tuhan. Tuhan boleh terai kita. Kita tak boleh teh dia. Teh kiong kita. Tapi dia suruh kita pegang. Tu saja. Faham ni? Ni akidah kata perbuatan Allah. Dia yang memberi bekas. Kita tak beri bekas. Ngaji tahu mana pun. Kalau Tuhan tak beri pandai. Tak pandai. Jamulah ubat ke apa. Tanahlah pokok. Bohlah baja sari seguning pun. Cuma disuruh ikhtiar. Sebab adat dia kena bawa baja pokok. Tapi jangan akidah kita pegang. Di baja tu semata-mata. Terkeluar dah sunnah wal jamaah. Dia panggil qadariyah. Kudrat baja tu. Tapi kena ikhtiar juga. Jangan tinggal tak bawa baja. Tak nak rasa. Kita lihat. Tu sunnah wal jamaah. Bukan sunnah wal jamaah nak tidak berserban siang malam. Taruh janggut dah dik. Sunnah wal jamaah tu akidah pegangan. Rambut remoh tak boleh. Tak jadi gena dik. Bukan sabit rambut, sabit apa. Pegangan akidah dia dalam hati tu. Kepercayaan, etikah dia. Mengenai Allah, mengenai perbuatan Allah, mengenai zat Allah. Dia faham kok mana. Kena tak dengan hak Nabi pegang. Tu maksud dia ahli sunnah wal jamaah. Tu dia panggil. Dia tengok dan af'al Allah. Ingat. Jadi kita kena pegang Tuhan supaya kita juga tak boleh. Perbuatan Tuhan tak semacam perbuatan makhluk sekali-kali. Sebab apa tak macam? Dia beri bekas, kita tak beri bekas. Dia buat benda tak ada daripada tak ada pada ada. Kita buat benda hak ada dah. Buat rumah semai pasir ada siap buat rumah boleh tak? Tuhan buat dunia bumi ni nak ambil di mana? Dia tak betul dia panggil perbuatan Tuhan tak semacam apa. Tapi bila seseorang tu pegang perbuatan Tuhan semacam perbuatan makhluk, tu dia panggil bid'ah juga. Kata Syekh Abu Syakur, bid'ah pada perbuatan Allah. Ni tuan-tuan, ni kena mengaji ni. Tuan-tuan tengok bila kita kerajaan hak ni nak buat rang undang-undang menyekat doktrin-doktrin lain daripada orang kata hajat orang kepada hak kacau Islam lah. Orang Islam kita pun bingung kadang-kadang batah.
Tajuk dia bila sebut menyekat di sini ialah undang-undang murtad tu lah. Mengelak supaya murtad. Tapi nak sebut murtad pula dah. Kafir kekak kita tak heran. Ni hak Islam ni. Dan cakap lah. Tajuk dia nak buat undang-undang murtad. Wajib atas pemerintah buat undang-undang menjaga agama. Sebab wajib nombor satu, wajib jaga agama. Dia 6 kuliah yang wajib kita jaga. Tapi tak ada buat lagi. Kita waktu baik dah. Nanti mengganggu orang. Mengganggu kepala bapa. Apa nak jaga agama kita? Bukan nak jaga agama demo punya pasal. Orang tanah pokok bawa pagar. Tidak makan kedarah dengan kambing. Kita tanah pokok kayu lah. Tak buat pagar lah. Kedarah kambing lah. Kedarah. Agama kena ada pagar. Pagar dia ada apa? Undang-undang lah. Kalau Allah tak ada pagar, orang nak murtad gila. Mu nak hajak kami masuk kafir pemasuk, habis kita ni. Dia mau boleh keping. Itulah undang-undang waktu BRUU. Yang saya sedihnya pemimpin Melayu ni. Apa jahil merakak semua. Bewak semua buat ni. Kau kata betul-betul lah ni dah Melayu tak kerti semua. Awal-awal kita rasa buruk dah. Patutnya terang dia ya. Kami nak jaga hak kami. Demo dah hapuknya kok jalan besok kita kacau. Duk tarik wel-wel wacah lebih 3 ni. Bila kita kata itu menyiksa orang, tak bisa kata ikut umur lah. Nak bakar api umur. Tapi bila kita nak buat, kita yang heran. Kafir kata saya tak kisah. Pemimpin Islam pun kata, nampak jadi mengganggu. Mengganggu kena kami nak buat pagar rumah kami. Bukan buat pagar rumah. Malah bapak semua. Lepas tu bila tak buat, tengok Islam tak boleh buat. Allahu Akbar. Ni sedih, kita sedih sungguh lah. Sebab tu tuan-tuan, bila hakik pemimpin, jangan cari hanya kat orang putih saja. Kena cari yang akidah dia. Ahli sunnah wal jamaah. Ada akidah ingat ke akhirat sama. Ni pandai cakap orang putih ya, hakik lalu. Walahat tak tu pos satu. Bewak semua lah buat-buat ni. Aku gerang semua. Memang celaka semua. Kita diangkat di Malaysia ni pemimpin-pemimpin jahil agama. Orang kita sendiri nak buat agama, pagar agama kita komen. Bila komen, orang kafir lagi berani. Sedih pun kita. Bila undang-undang menyekat doktrin-doktrin lain daripada menyebar kepada Islam. Undang-undang apa? Undang-undang murtad lah tu orang panggil. Apa yang tak erti sebatas Rasulullah SAW. Dia jadi pemimpin boleh jari cari makan minum. Payah sungguh. Tengok kita, aku gerang. Bila tak buat, dia kata tak buat. Bila nak buat, dia kata gitu. Allahu Akbar. Hidup kalau nak jaga hati orang. Jaga rumah kita. Kita buat undang-undang murtad untuk menjaga agama kita. Sebab orang Islam banyak murtad. Maka dia nak bentang. Tak ada nak bentang lagi. Berbatah yuna. Apa tuan-tuan? Kenapa? Kerana kita yang bodoh di bawah lah. Angkat pemimpin bodoh di atas. Salah kita juga. Sebab tu kena cari orang yang berakidah. Ada ingat akhirat sama. Ingat lepas ni. Jangan pakah lah. Kalau semayang pun tak betul. Susah. Tengok pemimpin ni semayang pun tak betul. Mengerik asal tu suruh pakah lah. Tengok. Kalau musannaf, aku tak sebut nama lah. Aku sebut umum. Wajib atas saya royak lah. Saya pendakwah. Wajib saya tegur tuan-tuan lah. Tuan-tuan tegur tak takluk. Saya tegur pula. Saya orang dengar suara. Tuan-tuan orang tak dengar suara. Royak kat kedai tak jadi. Tengok. Qala musannaf rahimakumullah. Saya tak royak, Tuhan tanya saya balik. Gitu. Maka ia itu kafir. Hamba tengok balik. Sebab tu bab sifat Allah, bab zat Allah, perbuatan Allah, jangan kata tak kawan. Lari daripada hak Nabi pegang, hak sahabat pegang. Tak kena dengan kaedah hak Nabi pegang, sahabat pegang, kafir. Tidak ikhtilaf segala ulama pada mengatakan dia kafir. Sepakat ulama kata kafir. Siapa-siapa bid'ah pada zat Allah, sifat Allah. Sebab tu nak reti sifat Allah kena mengaji kitab. Sana Allah Ta'ala ni tidak ada gu yang nak digukan. Tidak ada bandingan nak dibandingkan. Dia panggil tu. Qala musannaf rahimahullah. Gitu. Habis tu. Adapun bid'ah. Hak nombor 2 lah.
Apa ni? Segala perbuatan hamba atau pada segala sahabat Rasulullah ada ia bersalahan dengan firman Allah yang nyata atau hadis yang iktifak segala ulama pada sahnya. Tapi bid'ah pada perbuatan segala sahabat, segala hamba, kalau ada bersalahan ayat Quran tu pun dok kena takwil. Ulama pun khilaf. Orang ni sahabat buat gini, tiba-tiba kita buat gini. Tapi hak sahabat buat tadi tu, hadis tu tak sepakat. Ulama ni kata gini, ulama ni kata gini. Gini. Hak tu tak kafir ni. Bukan sok kafir isteri itu. Oh, tak. Dia ada tengok juga. Kalau ayat Quran atau hadis yang tak sepakat ulama, dia hukum lain pula. Sahabat buat. Sahabat tak buat. Tiba-tiba orang belakang buat. Hak sahabat buat tu pula. Hadis ataupun ayat Quran tadi ni tidak sepakat ulama. Faham gini? Jadi gitu. Dia tak hukum kafir lah. Tengok gini. Gini. Kalau musannaf rahimahullah tengok. Ada ia bersalahan. Tak selari, tak sepakat dengan firman Allah Ta'ala yang nyata, bukan jelas, kena takwil. Ini bukan ayat terang. Sahabat buat tu perkara tu tak terang, ulama pula bahas macam-macam. Kita buat hak tu tak jatuh kafir lagi. Atau hadis tu pun bukan hadis yang iktifak, sepakat semua. Segala ulama pada sahnya. Kawan ni kata doa, kawan ni kata gini, kawan ni kata gini, faham gini. Tengok. Atau bersalahan mereka itu padanya. Ulama tak sepakat, hadis itu pun tak sah. Maka bid'ah yang demikian itu mewajibkan kafir jua sekali-kali bersalahan ulama. Maka bid'ah yang demikian itu mewajibkan kafir jua sekali-kali. Kafir juga. Dia gini nah. Tengok macam kisah, macam ayat hadis Nabi. Nabi kata man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Nabi kata gitu. Ada hadis itu tak? Nabi kata man taraka, siapa-siapa tinggal. Man taraka shalah, siapa-siapa tinggal sembahyang. Muta'ammidan, sengaja-sengaja tinggal ya. Faqad kafara. Tu dia. Nabi kata maka kafir ia jihara secara terang. Ulama dia kafir sini pun ulama bahas. Faham ni? Ulama ni kata kafir tapi kafir nikmat. Tak kafir juga. Tapi kafir apa? Kafir nikmat. Sebab apa? Dia malah semayang. Sebab Nabi kata kafir, hukum dia kafir. Ulama lain kata pula, hak ni kafir akidah. Tu dia dua. Dia khilaf ni. Sebab kafir. Sebab dia kata kafir juga. Tapi tengok dulu kafir mana. Jangan tak semayang saja kafir tak. Dengan syarat kawan nombor dua tadi kata kena. Semayang bukan wajib atasku. Semayang bukan boleh hak tu kafir akidah. Kawan nombor satu ni kafir juga. Kafir apa? Kafir nikmat. Macam mana kafir nikmat? Semayang ni sungguh wajib deh. Aku ni malah dia tu semayang wajib. Berdosa lah aku dah. Hak ni kafir nikmat. Tak kafir tetap kafir. Sebab tu huruf syarah kadang-kadang tu batas kafir jangan marah. Dia dua kafir. Tak kafir juga. Nampak tak? Faham gini? Macam muni tak sembahyang kafir sungguh.
Bukan kafir macam semua berhala tu. Kafir nikmat. Kena siksa, dosa besar, masuk neraka, bakar punya bakar, punya bakar, punya bakar, jadi haram lah. Gimik waktu baik. Tu dia panggil kafir nikmat. Kafir satu lagi ni kafir akidah. Bakar punya bakar, punya bakar, tak tubik langsung. Tu dia panggil kafir akidah. Dan kafir juga tuan-tuan. Kalau ada khilaf ulama sekalipun. Kalau musannif rahimahullah macam hadis Nabi tadi. Tengok, habis tu. Dan jika ada bid'ah itu bersalahan dengan qiyas. Kalau bid'ah hak yang membuat orang buat ni. Bersalahan dengan qiyas atau hadis yang tidak iktifak. Hadis ni hadis yang tak sepakat segala ulama pada sahnya hadis. Nak kau mana pula ni? Atau ada pada hadis itu takwil. Apa maksud takwil? Tafsir makna sebalik. Tu panggil takwil. Baca gini makna macam lain. Panggil ni. Ulama takwil di situ pun, di takwil tu pun berselisih pula. Kawan ni kata gini, kawan ni kata gini. Itu dia panggil takwil. Apa dia? Makna sebalik dia. Tengok. Atau ada pada hadis itu takwil. Apa maksud takwil? Sebut macam ni, tapi dia kena ambil makna sebaliknya tu. Sekira-kira hasil syubhah. Bila takwil pula timbul keraguan lagi. Dia kok mana pula tu? Dia timbul ragu pula daripada takwil tu. Kawan ni kata kok ni, kawan ni kok tu. Hak tak ayat hadis sebut gini. Bukan makna macam ni, makna macam ni. Makna macam ni pula timbul keraguan pula. Hak ni kalau buat kira macam mana hukum dia. Maka bid'ah yang demikian itu tiada mewajibkan kafir, tak jadi kafir. Ni kalau timbul syubhah pada qiyas ataupun takwil pada hadis. Kalau musannif rahimahullah. Ni ulama riwayat tengok dia. Tuan-tuan tengok hurai satu benda bab akidah nak jaga agama kita ni. Tulis kitab bagi kita tulis. Tengok. Suruh kita baca. Kita gini turun baca beri ya. Baca beri ya kita ni. Demo tulis beri. Baca beri pun bengong dah kita. Tak reti dah. Hanya jadi bid'ah sayyi'ah juga. Dalam pada tu pun tak jadi kafir, jadi bid'ah juga. Bid'ah sayyi'ah ni apa dia? Bid'ah yang keji. Tak molek juga. Kalau kita buat langgar dengan hak benar syubhah daripada takwilan ni pun tu dia. Ni tuan-tuan ayat kata jaga akidah suruh tu. Tu ulama sunnah wal jamaah dia karang kita bagi kita nak jaga akidah ni. Wajib atas kita. Tengoklah. Kita wajib jaga diri kita, keluarga kita. Pemerintah wajib jaga akan agama rakyat dia. Kalau musannif rahimahullah. Kita harap macam itulah. Jangan kita harap macam itulah. Hak di atas tu jangan duk kalau kerusi ya. Kalau ke akidah rakyat kata. Maka iaitu maksiat yang amat keji. Bid'ah sayyi'ah tu maksiat yang sangat keji. Bala benda tu takwilan. Wajiblah taubat daripadanya. Kalau buat hak tu pun kena taubat juga. Tuan-tuan ni nak wayak kata kita ni tak tu dah buat macam-macam. Benda bid'ah kita berkenyah-kenyah jangan kira. Mau ingat tak bila orang mati? Saya ingat tahun lepas, 2-3 tahun lepas. Ada orang mati, penyanyi mati, artis mati. Lepas tu pakak beripung ramai-ramai tu. Kawan ni bakit menyanyi, menujukan lagu pada si arwah. Mana weh? Ada semua tu. Jadi dah di Malaysia kita. Buat siaran langsung. Allahu Akbar. Ni nak bagi bid'ah kan atau apa ni? Ambil di mana weh? Weh nyanyi selagu weh. Oh Fatimah selagu.
menuju pada arwah yang telah meninggal. Mapuhlah. Saya tarik selagu sekuntum bunga sakura di huruf Sahara. Dia Pak Cik Ibu SG Bank musafir di Aidilfitri untuk hadiahkan pada arwah yang telah meninggal. Oh, mapuh gitu. Aku duk ingat benda ni tak jadi sungguh. Secara langsung lah TV. Orang yang kita hantar Al-Fatihah, dia mau kata bid'ah sesat tu. Baca tahlil, yang hantar lagu kok nak pula. Tak berani kata apa. Sebab apa? Sebab dia mau orang susah. Kok sama kita. Mana-mana. Pakat bakit seorang kawan ni tarik-tarik lagu seorang. Tujukan pada arwah. Mapuh terkekeng gitu baik. Jangan buat itu baik. Jahanam. Ni dia dah panggil. Timur dah weh. Timur kan awak tak heran kan. Tak ada kata apa. Biasalah. Nak tuju lagu salah. Tak apa lama. Kamu tak tahu buka tengok radio klasik. Tak itu baik. Ya, buka 88.7. Aku tu lah. Kalau Kedah 88.7. Radio klasik. Masa kita pergi belah petang tu mengajar lah. Dalam pukul 5 tu. Dia ada buat baca Quran. Ustaz seorang baca tajwid seorang. Kata orang, telefon mari lah. Ustaz tu betul lah. Assalamualaikum. Siapa dia ni? Ni Makcik Lima. Cik Lima Kampung Gerik. Baca-baca Makcik saya betul. Oh, Ustaz ni royak lah. Ni ikhlas, ni ifak, ni izhar, ni ijran wajib barunah. Oh. Duk seorang lagi kok nak dengar orang jatang. Tak juga. Orang Pinoy juga. Ni maklum leha. 10 orang tu semua muslimat. Kalau bak ngaji Quran lah. Duk dengar kok bak Inggeris dah tak dak dah cabut. Aku kata orang jatah ni kalau bak mengaji Quran tu tanya, saya nak suhak Perak tak tu, belah Kedah. Dia ada radio tu, radio untuk ustaz betul bacaan. Yang telefon semua muslimat. 100 orang tu ada 2 orang tu. Nak hak jatang tunggu malam lagi. Kos belah, kos 10 lebih. Buluh in. Cikgu Saudi pun tukar nama rasa. Buat nama lain. Tak mau nak royak malu korang. Oh, lagu kenapa dia di rumah? Pak Cik rumah berapa? Dia tanya. 60 lebih dah. Lagu apa Cik? M. Osman, Mabuk Rindu. Allah. Aduh. Aku kata mampu, aku pun dengar. Sedap kau demo tu nyanyi. Semua ke jatah belakang. Tu dia tarik. Tak bersama lupa tu 70 ada 60 main. Allah. Kalau hajat mengaji muslimat kaji sungguh. Saya tabik lah dia. Tak saya buka radio. Kalau saya bangun tu tahu kau. Perak saya tak tahu. Kedah dia ada. Belah petang mengaji Quran, belah malam radio klasik. Buluh in. Hatang keroke ni kira. Semua ke veteran. Nak tengok hari betul mau pergi Kuala Keting. Aku pergi masa pergi mengajar Sungai Petani ya. Kita pergi waktu petang-petang saya pergi pukul 5-6 pukul lebih. Nampak macam kedai kerak. Batal tak pesta. Undangan banyak gini ya. Nampak kedai kerak ke kedai apa? Kelik sagi lapu tuf. Tahu-tahu pak cik begini. Geran nak berhenti kau takut dia menampak. Semua geng veteran tua semua. 60 ke atas. Mapuh boleh lah aku tak. Tu dia pulau sungguh. Aku kata kau lepas tu. Semua begini duk begini. Semua geng kiok dah kau dah. Tak ada bicara tauhid tu biah apa. Tak ada bicara tadi dah sifat 20 pol geng tu. Dia pacak kaki segini. Tengok. Ada kalau musuhnya ni tengok hak dia. Saya tengok betul nak kata macam mana. Zaman masa Ustaz Azizan meritah dulu ni. Kedah dulu ni. Berapa kali bantahan lah. Tak boleh buat apa. Berapa kali mesyuarat agung kami mesyuarat agung. Kawasan. Waktu ambil batu. Nak buat macam mana? Kawan ni, suat kau ni, suat kau ni. Jadi gitu. Melayu kita tu saja. Bukan orang lain Melayu kita lah. Dia cerita Pak Maion habis boleh sungguh. Ingat tak Pak Maion tu? Cerita-cerita pilihan beliau. Jadi gitu. Tengok kita. Merepek agak. Benar betul kena kata. Ada apa sini lagi? Kalau musuh nerai maupun apa dia melawak mau sikit-sikit. Tengok. Hobaya. Hendaklah engkau ketahui hai Tolik.
Musoneh royak ke kita pula. Dia kata kan? Bahwasanya pekerjaan, yakni perbuatan tu. Yang telah beradat tu. Bukan teradat tu. Beradat. Sudah jadi adat dah, kata Musoneh. Apa dia ni? Perkataan, perbuatan, pekerjaan yang telah jadi adat dah. Jadi kebiasaan dah. Pada setengah-setengah negara bawah angin. Negeri bawah angin. Negeri bawah angin di mana weh? Asia Tenggara. Aku pun dobek Tok Guru. Aku tanya entah apa ni. Dia kata Asia Tenggara. Boh gila. Tok Guru aku matilah. Ustaz Mat Juki. Dia baca kitab aku baca ni. Juki Mali dia aja. Aku tetap apa Ustaz ni? Negeri bawah angin ni. Bukan negeri Bayu Sabah ni. Negeri bawah angin, negeri Asia Tenggara. Termasuk kita Malaysia, Indonesia lah. Tengok nah. Sudah jadi adat dah. Pada setengah negeri di bawah angin, bukan semua. Negeri bawah angin adalah negeri Asia Tenggara. Kok belah kita ni lah. Bukan kok belah Eropah orang putih tu. Seperti membuang fasilah. Dia bagi. Buat nak apa membuang fasilah ni? Dan menyangkar. Bukan cakar ni. Menyangkar ni iaitu menjamu. Jamu hatu. Membuang fasilah ni membuang sial. Kalau panggil kita membuang ruh. Ingatlah. Zaman saya 80-an kampung saya banyak. Dia buang ruh, buang sial. Dia buat. Kalau nak buat rumah ni. Saya ingat zaman tu lagi. Gitu. Kalau ni tak ada lah. Orang tua saya tak tahu dia ambil kitab mana tu. Dia bubuh king di kepala tiang tu. Hitam, putih, biru. Hitam, putih, merah. Di kepala tiang. Kepok mahal. Bubuh wah pelapik. Aku dari situ aku tak tahu. Nak nanti kaya ni bukan nanti buh kemah wah pelapik. Tuan rumah, hak duk rumah tu kena gaji. Orang tu. Lama tu buat sungguh. Lepas tu dia gatung pulau ketupat, tebu. Tak itulah salah saya tak itulah. Tapi nak ada zaman tu. Saya tak tahu ni tak ada lah. Lo ni pakai hikat bapak tak kira. Zaman tu buat sungguh. Zaman 80-an. Zaman saya tak ingat lagi. Dia ada beretih apa tu. Kepala. Kalau kita nak pergi bukit, buka bukit. Timu rumah hak mula-mula jamu tu. Pak saya ni. Timukan labu yang buah pertama tu tak boleh makan lagi. Dia buat satu acok. Acok ni macam tempat parah lah. Buah pokok besar. Tok situ buah timu. Aku nak kata kena lapis-lapis dulu kan. Gitu. Nak buat macam mana demo apa? Dah demo apa chair demo hajar gitu. Bila kita buka kapung, kita tanam buat rumah, buah pertama jangan makan lagi. Kena tok di atas acok. So, jamu siapa dia? Jamu orang lama hak mula-mula kapung ni dulu. Ni ayat weh. Ni kapung aku diri utuplah. Kan. Kalau buat puluk apa ayat. Tu dia panggil kerja apa tu? Hari Rabu dia pergi. Hari Rabu pada bulan Sapa. Pakat maning dalam sungai Tino Jatan. Kalau kamu masuk kapung saya tu di titi tu, di kubur tu. Situ tempat maning tu. Tino Jatan. Tapi zaman tu Tino Jatan mana buat tak tu. Kalau lo ni jenang. Tunggu. Jadi dia bagus kok belah tu. Dia pegang gitu. Kita hari Rabu tak boleh. Semua kena buang. Maning buang sieh. Dia bagi. Semua dia. Dalam hadis Nabi royak lah. Sebab tu adalah kitab kita baca dulu. Demo turun dari rumah. Kalau dengar suara burung guk-guk. Dia tak boleh jalan lah. Patah klik. Gini jangan berjalan. Hari siang gini. Tapi oleh kerana bila Islam masuk seba-seba dah buang banyak lah. Tapi saya nak cerita ni. Hak orang dulu-dulu. Moga Allah Ta'ala ampun demo lah. Demo pun tak kerti nak buat kena. Orang dulu royak ke demo tak? Kalau ni tak apalah. Orang kata penyebaran Islam tu sampai dah. Dulu duk buat. Sama saya ingat lagi. Saya dah ingat lagi lah. Jangan kata buang siapa. Mi judi ikut tepi jalan kampung saya. Duk hurut dosa begini. Ini jadi tak salah. Itu semua.
Min lak, min tang, min amin. Kutu lah. Macam ku lah. Dia, orang tua kata kena, bila mari bulan puasa. Lapis tua lah. Umur 60 lebih. Dia kata malam 27. Kita start lah. Start menjudi lah. Sebab malam tu, malam 27, malaikat tak kira lah. Malaikat duk kalau orang Lailatul Qadar. Nyerembah main judi sampai hari raya. Jadi buat tu orang. Tiap betul rumah gitu. Allah Akbar. Aku dah ingat lagi. Kami tu makan kopi, makan behung gitu. Tu aku mesti tengok tu. Main judi, main tang tu. Tengok. Suasana kami zaman tu. Sebab tu saya boleh wayak belakang tuan-tuan. Sebab tu bila saya cakap ni, hak tua-tua duk dia. Umur semua aku kenal. Kaki pe, kaki lak, kaki apa. Kita dah tengok dia mau nak bila pula. Muka semua kaki ni semua. Lo ni duk piah putih lah dak lah. Zaman tu dah tu. Di hak tu hak terang-terang, hak main jenis buang geruh ni orang tak ada. Nah, dah gitu. Kalau kita lawan nak cimapo, dia mau orang tua. Tengok orang Musa. Kalau kita kiding mau tu kiding. Orang kau ni hak lupa tak tu, orang gerik tu kiding. Kalau kita panggil kiding, bobo sini dia tarik tali tak gitu. Tak kiding ni. Kalau kena landok ke pelanduk ke tak boleh mik buat klik sekor kampung saya. Kalau buat klik sekor dia pungai pasir tak malas lagi. Pungai sungguh tak bohong. Kena mik lagi buang juga. Lidah atau telinga kena tinggal. Di bukit. Ni sungguh aku bukan bohong ni. Zaman saya dah besar lah. Ada hak kaki terbulan sikit dia kena kejang di ciding dia buat klik rumah malas lagi berah pungai pasir. Lain pada ambil tok sungai. Kita sembelih dalam bukit, lidah kena kerak dengan telinga sana. Perjanjian. Zaman tu tuan-tuan. Allah. Lepas tu jalan saya tahu bukit tu. Jangan nak pergi tak ketahuan lah ni tak ada lah. Dilata di atas tempat saya tu kalau mudah-mudahan nak pergi telur tak boleh bawa. Tuan-tuan. Zaman tu kuat sungguh. Ni nak ayat hak tu lah tu. Jadi saya royak kena sebab saya hidup zaman tu. Hak lapis muda-muda ni dia mau make cerita orang. Aku make cerita aku punya real story. Sebab tu aku mengajar kitab mau selalu tiru dah. Tak jumpa kisah pun dah. Kisah berlaku sendiri. Saya hidup pertengahan zaman. Zaman orang tak kerti zaman elektrik tak ada. Sampai elektrik ada. Saya orang umur dalam lingkungan 50-an. Saya hidup zaman tu sampai ini. Zaman rock, zaman rek, zaman potu belakang. Tak tahu. Zaman Usain Ong lagi tu. Kalau musoneh rahimahullah. Jadi tengok kita. Tengok hak kita. Jangan nak cong kita lah. Dia mau nak bahong kita tak boleh. Budak-budak baru. Dia mau nak bahong kita sekeh kepala ni. Kuming belakang dah. Seperti membuang fasilah. Membuang siek lah. Buang siek. Dulu ada lah deh. Kok gerik ni pada. Tapi lo ni oleh kerana penyebaran agama Islam. Royak reti dah beza. Hak mana haram. Hak mana tak boleh. Hak mana syirik. Kita buang banyak dah. Alhamdulillah lah. Hak tu bagus lah. Dan menyangkar. Bukan menyangkar ni cakap ni. Menjamu. Dia buat upih. Saya ingat orang tua. Bila orang masuk hatu. Duk masuk hatu. Bagi masuk hatu. Kampung saya ni banyak. Bukit lah. Dia buat upih satu puluk kuning telur. Buat macam peru peranyuk sungai. Hatu naik satu ci. Aku pun heran peru satu boleh naik tu. Dia buat kita, dia buat peru puluk kuning. Sebab tu kalau budak-budak mandi sungai ada budak seorang. Cucu menakal saya misal. Dia mandi sungai, budak je nampak hanyut mari, dia cekak makan bekak perut, cek tak ada apa. Mati tu. Dia sihir. Orang buang sihir masuk situ dengan cara peranyuk sungai. Jamu hatu atas tu, hatu naik situ. Sebab tu jadi pertikaian tu. Nak buang macam mana? Cara panggil dia, jamu atas perut ikut sungai. Jumpa dengan aku budak, berhenti makan pulut. Gitu. Tuan-tuan, zaman tu lah. Kalau ni tak ada lah. Kalau ni hatu pada kerja lain lah kali. Dia apa kena PKP kat kali. Duk fikir nak bini cocok racing. Aduh payah kira dia tak nak pergi ke mana cocok racing tak berani dia apa. Tak berjumpa lagi lah sakat aku duk mengajar lama ni. Jangan duk minta berjumpa lah.
Nak royak kata boleh jadi dia pun kena cocok vaksin juga kali. PKPD kali dulu musik sungguh. Nah, tengoklah. Dulu memang takut sungguh. Kalau ni tak apa dah. Alhamdulillah lah. Dan barang yang seumpamanya macam itulah berjamaah tu buat acok macam tadi dia. Tuan-tuan dia, hak ni berlaku sungguh. Orang lain ni dia tengok dia kata oh mana jadi dak. Orang hidup zaman ni tahu. Kita biasa hidup zaman tu. Nak buang hak tu, sakit kulit dah. Kita nak cari penyakit. Dia tok bomoh pun kemah-kemah jangan buat main. Tak itu. Demo jangan main. Semua pandai. Dia pakai seru. Kalau tan ciding tu pakai royak ya. 5 ekor. Tan lagi ambil 5 ekor. Lo ni bawa senapang musim bukit seekor tak boleh. Dia mau dulu tan. Petang lagi gimik buat kelik. Tapi kena kerat telinga atau lidah. Tu dia panggil berjamu tu. Janjian tu. Tu antara perkara syirik. Tengok. Iaitu hak tu lah dia kata apa? Iaitu bid'ah pada perbuatan hamba. Hak tu lah. Perbuatan hamba yang bid'ah. Dia panggil. Yang tak buat oleh Nabi sahabat tak ada. Bersalahan-salahan dengan Quran. Quran tak beri. Duk berjamu hatu tak sawang. Dia mau pesan pula nak masuk bukit kena seru. Dengan tua-tua. Kalau masuk bukit kena seru. Kalau kami sana tok lasar dia bagi. Tempat kami sana tempat orang jenggi takat ikan nama dia lasar. Tuan-tuan kau ni betul. Lasar sakal lah. Kalau kerja askar tu lah. Lasar tempat babi trek banyak. Tengok askar ni. Kalau pergi sana ni orang lapis tua ni. Hei Datuk Lasar, anak cucu nak lalu minta izin. Minta izin ke Tok Lasar tu mati dah. Siapa dia dalam bukit tu ni? Hak korang tu lah. Tu masalah kita ni. Tapi mari lapis baru ni. Ni, dia tak ada asal apa, minta lalu tak asal dia bawa dengan motor kerah. Wow, Tok Lasar pekak telinga lain tu ya. Dia bawa helak, bawa masuk tak ada bunyi apa lah. Dulu jangan ke pasar. Sesak semua, memusing tak terbaik. Tuan-tuan, saya ingat zaman sakit sesak di Lasar. Sakit. Tu ya tu baik kisah kapal terbang. Kisah sakit dah. Sakit tu kerja dengan tokai balak. Sesak juga di bukit. Bila sesak di sana nak cari sakit kena panggil sakit. Orang Melayu ni dia pergi umur sehari 100. Hidup tidur kok tu sehari 100. Orang kampung ku lah. Ni duk tembak kerja tak berjumpa sakit dekat 2 minggu. Sakit hilang. Panggil orang sakit mari. Orang asli lah. Kita orang ulu panggil sakit. Bukannya hina demo. Tapi dari dulu lagi ni. Orang asli tu kita panggil sakit. Bukan sakit maksud dia hina. Tak. Memang orang dulu panggil sakit. Orang pekan dengar kita kasar. Tak. Bila panggil sakit mari. Di kapal terbang dia tanya pari. Dia mau cerita suruh bahu aku tak tahu. Polis dipanggil lah. Orang asli tu sakit. Marilah naik. Mari naik. Tak mau naik je orang. Panah. Kipas duk luar. Dia kata. Kapal terbang tak gitu. Kipas duk luar. Dia tak mau naik. Hak tu bahu suruh. Bahu dah pun sangat. Dia mau rekor apa tak tahu. Tengok kita dah. Hak ni bid'ah bersalahan dengan Quran. Dan hadis Nabi. Faham ke ni? Hadis Nabi tak buat gitu. Buang sia, berjamu hatu tak boleh. Syirik. Jadi kafir. Dan pula sahabat kesalahan dengan perbuatan sahabat dan ijma' sekalian ulama, sepakat ulama tak beri buat menyangkal dan juga fasilah, yakni berjamu hatu dan buang sia. Kena tengok tangan apa tu? Mai tengok tanganmu. Nasikmu ni ada dia tenung nasik. Apa tenung nasik tengok ini. Uratmu ni kalau marah kalau tu boleh situ sungguh urat molek pun. Itu. Dah gitu. Ada orang gitu pada. Nasib kita Allah ya tu. Tengok kita cuma ikhtiar usaha ya. Tak ada siapa dah. Tengok. Qala musannif rahimahumullah. Tapi dia ada juga dia panggil orang tua-tua buat petua
orang bertuah. Ada. Dalam kitab pun sebut. Perempuan kita nak menikah, ada perempuan perangai anjing, ada perempuan perangai kuda, ada perempuan perangai kambing, ada perempuan perangai ulat. Hak itulah kitab ya. Perangai jangan kira. Tu bukan tajuk siap, tajuk perangai. Perangai orang tu. Dia kata kahwin ni oleh kamu perempuan berperangai kambing. Tak jumpa lah baik nak makan rupuk dah. Jenuh cari keliling gerik tak jumpa orang betina makan rupuk. Jangan bodoh gitu. Ikut sorry ni. Kami nak cari orang betina berperangai kambing. Pagi-pagi bek. Lepas tu makan rupuk. Mana tak samri? Jangan bodoh. Bukan maksud macam tu. Apa maksud bila kita sebut perangai perempuan berperangai kambing? Ni bertuah lah. Bertuah tu lelaki. Apa dia? Iaitu perempuan yang penakut. Dia panggil. Apa maksud penakut di sini? Dia takut nak jumpa orang jatang. Dia takut nak pergi telefon orang jatang. Dia takut nak buat curang. Dia takut nak tipu laki dia. Dia takut nak... Tu dia panggil perempuan penakut. Kerana perangai kambing itu penakut. Baru faham. Dengar habis dulu. Mik sekerak ya Ustaz Zamri suruh cari orang Tina panggil kambing. Mapuh tak jumpa. Faham tak weh? Orang perempuan ni kena penakut. Aku nak pergi sekali duduk sembang dengan Pak Mat tu sekali laki ku marah. Takut laki ku. Takut tu bagus. Aku nak terbit seorang-seorang sekali ni orang buat apa? Bagus lah. Selamat rumah tangga. Jangan cari perempuan berperangai kuda. Hak ni tajuk lain, bukan tajuk siap kat ni. Tu panggil kuda. Dia suka solek-solek merah. Tengok kuda macam mana. Menginang ini tak tu kata umur 60 lah. Nampak macam 38. Sini bibir merah, sini biru, kuning, oranye, koko, coklat. 16 jenis sini. Nampak apa anak untung. Kalau muslimat marah aku lagi lah mana ni. Sikit tu ya aku baca ayat ni. Tu Jadi bertuahlah. Beruntunglah suaminya. Baru bertuahlah suaminya. Naik tangan lah. Tu tak apa lah. Boleh tak apa pun. Selamat lah. Dia nak tipu laki. Tak harta laki. Jaga molek diri dia. Jaga molek. Tapi ulama dengar. Tapi bila kita cakap di zaman moden lo ni. Dia bubuh kita kena tengok. Menyamakan orang dengan binatang. Kupam dengan bodoh. Ulama dulu. Quran pun menyamakan orang binatang. Kalau an'am. Bagaikan binatang ternak. Salahlah tanpa. Bukan royak dia macam binatang. Tu kelakuan tu. Tengok kita. Allah musnah rahimahumullah. Orang ni payah. Kita cakap itu dia faham kok lain. Gitu. Tu dia panggil. Bersalahan. Maka ia itu bid'ah dalalah. Sesat. Bid'ah bahasa tu. Sesat. Tak betul. Bercanggah lah. Membuang fasilah. Menjamu hatu tu. Iaitu bid'ah dalalah yang amat keji. Wajib atas orang yang mengerjakan dia segera taubat daripadanya. Hak dok biasa berjamu hatu, hak dok biasa buang siap, biasa buang geruk, dok percaya-percaya ni wajib taubat nasuha. Sebab dia bersangkut dengan akidah syirik. Sebab dia bersangkut dengan akidah syirik. Tengok tuan. Macam orang nak baca lah. Kita ada ru'yah bahasa kita ni ayat Quran pun ni. Ada bomoh pergi belajar ke. Jenis seru hatu. Pakai mayang pinang tu. Aku biasa ni. Dia mau duk buang penyakit spio di kepala ni. Betul tak? Budak-budak ada kulis ni. Ada doa dia baca. Om lam perumpa perumtip semuk ber semuk pre dah. Tak apa tak tu. Om tu he. Kalau siang ni. Dia jadi tapi jadi ya. Jadi. Nak kira kalau mungkin ubat tu sami Tuhan nak jadi. Tuan-tuan. Jaga molek. Tapi kita sikit-sikit sebab tu kalau orang sakit. Saya masuk hatu dia mau jangan panggil saya. Saya tak berani, tak kerti. Dia mau ada hari kadang-kadang tu dia
Orang masuk hatu ke selok ke, tanya Ustaz Zamri boleh tolong. Oh, aku tak kerti. Bukan bidang saya. Saya bahagian baca kitab boleh. Dia ada bahagian dia, ustaz bahagian dia. Jangan nak panggil tak ketahuan. Sebab saya tengok sekali orang masuk hatu. Berjerit, bergelopong, orang betina. Jadi ada lah 2-3 orang bomoh muda-muda baru nak try. Orang lesen L. Saya kata jangan nak cari gila. Saya kata balik saya dah menelepon lah. Ada bahagian dia. Demo hak reti ayat kursi sikit-sikit ni pun cari. Dia dah mengamuk lah. Tina tu mengamuk. Mari cekak sini. Dia kata lah. Hey, mu ni tak padang aku. Orang tina tu kata gitu. Cik, hak muda-muda ni pun mari japi. Pegang ibu jari tu. Dia tengok hak tua buat dah. Oh, senang. Oh, kursi pun. Tak sah lah dia kata. Dia cekak sini pula. Japi juga baca orang. Dia pang bos dah sini tang masuk lubang. Aku kata kalau lesen pi pun tak habis lagi jangan cik pasal. Ni ada setengah tu ketagih nak jadi bomoh jangan. Ada bahagian sebab tu kalau orang bos selok jangan panggil saya kata suruh demo lain. Saya tak kerti ni. Dia ada belajar ayat dia kena ayat dia. Dia sendiri kena belajar pelino dia. Ni pakai nak baca kederat kita ni sehari. Kita masuk satu mampu baik. Jin jangan cik pasal. Saya tu tengok macam-macam tengok. Mahal balik. Dan wajib atas segala raja-raja. Apa tengoklah kita lah. Di sini raja lah kalau pemerintahan sistem raja. Kalau sistem yang mengubahkan perundangan ni di bawah ahli parlimen, bawah Perdana Menteri, bawah menterian, menteri lah kuasa. Jadi kerja pemerintahan ni bukan untuk ekonomi, cukup makan rakyat saja. Ada benda lain lagi, benda akidah dia mau kena jaga. Ni tengok. Dan wajib atas. Apa maksud wajib atas? Wajib syarak. Buat dapat pahala, tinggal dosa. Ni kita dah faham. Kerajaan ni kerja dia. Oh, sektor ekonomi. Bila sebut akidah, bak agama pun dia semacam juga lah. Fikir hak tu dulu. Hak tu ya, kita setuju. Tapi janganlah sampai tak boleh langsung hak agama. Tengok ni, dah kita sebut. Wajib atas raja-raja. Kalau sistem beraja lah. Sebab raja gini bukan boleh gubah undang-undang. Yang gubah undang-undang ahli parlimen, pemerintahan, sistem demokrasi. Dan orang-orang besar, orang yang ada kuasa-kuasa. Kalau kita gini deh, tengok, menghilangkan dia beri hilang, buat gubah undang-undang tangkap. Sebab tu ahli sihir zaman dulu dia membunuh. Orang belajar sihir. Jadi kafir belajar sihir, mengamalkan sihir. Belajar pun haram tak. Dia kata, mengamalkan dia kafir. Termasuk dengan benar ni. Buat amalan-amalan gini ni. Dari kerana yang demikian itu, apa dia? Pekerjaan-pekerjaan syirik tadi ni. Maksiat yang mengandungi beberapa bagai daripada yang mungkar. Banyak benar keji-keji, hak huduh-huduh, tak molek dalam perbuatan menyangkal dan fasilah ni. Tu wajib atas pemerintah kena buat undang-undang. Jadi bila kata kita ada bahagian agama, kita nak jaga hak Islam. Hak bahasa Ling Hindu, hak Kristian, hak bahasa Sing. Demo jangan kacau hak kita lah. Ni kita sedih bila kita terang hak kita untuk memperkuat kita, nak tahan hak kita, nak perkasa hak kita. Menteri yang tak sakut paut cakap. Allah, sedih tu. Sebab apa menteri kafir cakap? Kerana ada menteri Islam pun komen. Ni, apa kata tadi lah. Ni. Nak jaga undi punya bahasa. Benda agama pun kacau lah. Tak ada apa kita. Orang ni ubah undang-undang. Contoh tengok. Zaman sekolah agama, sekolah Cina, iyalah. Zaman sekolah Cina dulu ni. Minta tuntutan ke sekolah-sekolah jenis kebahasaan Cina dulu ni. Belah pembangkang DAP masa tu. MCA gerakan. Satu suara ya. Sama ya. Mu kata A, aku kata A. Mu kata B, aku kata B. Berpakat semua. Sebab apa? Kepentingan demo. Kita waktu B nak buat draft undang-undang hudud. Untuk kita. Tak ada kafir kata hak Melayu lawan dulu lagi. Ni cilakaknya kita ni. Betul tak? Sebab tu satu benda boleh, satu benda memang pakat suruh.
Kita tak ada nak berkira apa. Tak ada nak perjelas lagi. Tu kita tu kan perjalanan. Allahu Akbar. Untuk kita. Undang-undang murtad. Undang-undang tutup aurat. Undang-undang suruh. Banyak benda. Tak ada nak buat lagi. Hak kita bubuh dulu. Kafir dengar-dengar. Perang sedang pergi kita. Hak demo. Hak ni. Pakat satu benda. Satu boleh. Allahu Akbar. Lama-lama habis lagi. Kenapa? Hak kita hakik ni. Kebanyakannya cilakaknya tak boleh pakai. Aku kata betul. Banyakkan kira cari makan minum tak reti agama banyak. Contoh saya cakap tu terangkan masjid ni. Saya cakap nak umur nak boleh cakap tu memang. Kadang-kadang kita buat agama demo hina. Allahu Akbar, sedih semua. Sedih semua agama kita Islam pelik semua. Kita tak bisa dengar orang Hindu berpakat lawan agama Hindu. Kita tak bisa dengar orang Kristian berpakat sama-sama demo lawan Kristian. Tapi kita Islam pakat-pakat berjatuh hak kita. Pelik sungguh. Tengok dulu lah bantuan sekolah agama rakyat. Siapa biuk jana? Orang Melayu kita. Demo tak bantuan sekolah agama ni pak boh sekolah agama dah. Bantuan untuk sekolah hak demo berpakat semua. Kita tak ada apa lagi kuka-kuka. Tak sah. Teruk kita ni. Cuma tak jadi kura ya. Kalau boleh tukar jadi kura, padan jadi kura ya kita ni. Aku gerang sungguh bodoh lah. Tak biasa jumpa lah bangsa yang bodoh berkelahi kata ni. Sungguh. Saya cakap tu tuan-tuan lah. Saya cakap dari hati saya lah betul sungguh. Sedih saya tengok. Baca tengok. Kalau sakut dengan isu agama, orang kita tiba hak kita dulu. Buka pekung cukup-cukup. Kafir masuk, pang sedap. Mei, demo. Habis tak lewat. Tak lewat apa lah. Tak usah lewat apa lah. Tengok kalau Musnad rahimahullah. Kalau hak demo tengok satu benda suruh. Saya puji suruh. Saya puji masa tu. Masa nak buat highway di Batu Lapan tempat saya. Ada dua kubu Cina. Dua butir kubu Cina. Zaman tu 50-an. Zaman duk tarik kebol. Bila kontraktor nak pusing jalan sini, Cina bantah. Saya nak bukan royak perkauman ni. Nak royak bangsa demo. Hebat cara tu. Pertahan. Dua butir kubur ya. Bila highway nak buat. Masa tu Koh Sukun jadi. Ya. Ketua menteri. Koh Sukun turun ni. Pak saya tu. Dua butir kubur ya. Hak kita sini bukan sekat kubur. Korek masjid-masjid habis. Betul tak? Pemaju pun hak kita, hak sen jalan pun hak kita, hak buat jalan. Tolak masjid, suruh kubur, korek habis. Nampak tak kita? Demo tahan suruh. Nak kata demo memang betul. Saya cakap tu terang ni memang suruh. Bahasa kita sila berubah lah. Bukan suruh jana orang lain. Jaga hak kita lah. Saya cakap tu terang. 2 butir lah. Turun menteri tu. Kita hari ni 100 butir tak turun menteri. Makan kopi pun tu. Tambah JKK dia yang kuat kali. Gerak aku tengok ni. Kita isi borang selai. Nak boleh selai pun hantar ke dia. Suruh cok Tok Hulu. Tok Hulu hantar ke daerah. Daerah hantar ke JPN. JPN atau JPJ. JPJ hantar PPPD. PPD dah hancur surat. Nak boleh rumah PRT buruk 5,000 setik. Tu bahasa kita. Bahasa kita orang kampung saya tu. Nak boleh jalan tas sini ke situ tu. Kena hantar 25 tempat. Hancur borang lebih. Bahasa orang lain dia mesti sayang beri. Permudahkan. Loni sikit berubah. Aku tahu lah rumahku pun kena. Batu sebutir pun aku buat kelik. Bahasa kita lah tu. Mayat jemaah sekali juga. Tidak buh apa salahnya. Jalan tu buat klik di korang lain. Buh. Tak boleh. Buat klik. Aku gerak sungguh. Kata gila betek gila. Mana kata apa ke aku. Tengok kalau masa ingatlah kita bahasa kita. Agama Islam kita ni jangan buat perangai gitu lah. Tengok orang bahasa lain macam mana demo. Berpakat dalam hak demo. Kita tahap kita beroboh buang. Sedih sungguh kita ni. Habis. Jadilah tu. Aku nak putih lah cukup lah. Melepaskan geram. Dia goyak dah malam ni iaitu kuliah khas. Nampak tak? Dia bukan kuliah kuliah khas.
Khas ni dah khatam cukup-cukup dah. Dia mata mari tarikh tu pun kuliah khas sempena hari Malaysia. Nak ayat itulah Malaysia. Nampak tuan-tuan? Jadi jangan marahlah kena ustaz Zamri lari pada tajuk banyak ni. Kuliah khas. Bukan Malangku lah ni. Malangku Senin. Senin, Malang, Selasa. Minggu pertama. Hak ni kuliah khas sempena hari Malaysia. Inilah Malaysia. Kenal lagi tobat buanglah mana-mana pemimpin hak jadi perangai macam tu. Aku geram tu. Dan tiap-tiap pekerjaan mungkar itu wajib menegahkan dia dan menghilangkan dia dengan suruh Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam beberapa nas Quran dan hadis. Benar-benar tu semuanya diriwayat oleh Allah dalam Quran dan Rasul. Soal wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadikal ulama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ada